Ya, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita beralih kepada kekal kemerdekaan makmur perpaduan. Dan bersama dengan saya di studio yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini. Saya kenalkan YB Tuan Ling Tian Sun, merupakan pengurusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri. Selamat pagi. Selamat pagi Sofi, selamat pagi Malaysia. Ya, YB sihat. Lama tak berjumpa ya? Ya, lama tak berjumpa. Okey, jadi YB bila kita cakap tentang topik ini pagi ini kan. Ya. Jadi mungkin sebagai permulaannya lah YB boleh kongsikan berkenaan dengan program pelantikan Duta Perpaduan Johor. Ia juga menjadi perintis untuk memakmurkanlah perpaduan di Johor. Dan setakat ini berapa ramai yang telah pun dilantik untuk program yang akan diadakan ini? Ya. Okey, terima kasih Sofi di atas soalan tersebut. Memang Duta Perpaduan ni adalah satu inisiatif ataupun satu produk yang sangat unik daripada negeri Johor. Negeri lain belum buat, tapi negeri Johor kita dahulukan. Kita adakan program pelantikan Duta Perpaduan. Ya. Bermaksud kami melantik anak-anak muda, remaja daripada umur 18 hingga 25. Kami melantik mereka sebagai Duta Perpaduan untuk mereka, apa orang kata ni, menterjemahkan cara perpaduan di kalangan bangsa-bangsa Johor. Dan pada tahun lepas kami telah melantik seramai 160 dan tahun ini program tersebut dah menjadi siri kedua 2.0 dah. Okey, tahun ni kami dah kursusnya telah berjalan dan tidak kurang daripada 180 anak muda kami telah kumpulkan dan sedang kami menjalankan program bengkel latihan kepada mereka supaya mereka masing-masing ada pengetahuan macam mana kita nak menyepadukan rakyat, macam mana tanggungjawab mereka untuk meramatkan semangat perpaduan di antara kalangan bangsa Johor. Wah, itu dia. Jadi saya dah terlebih usia ni YB. Ya. Tak dapat nak join lah. Apa yang penting boleh, kalau tak dapat jadi duta perpaduan, boleh jadi ikon perpaduan juga. Boleh juga, ada pilihan di situ YB. Okey. Dan selain daripada itu lagi YB, mungkin boleh kongsikan juga pelaksanaan mengenai projek Aku Agro yang diberikan geran kepada KRT. Jadi bagaimana perancangannya? Ya. YB. Di negeri Johor kami sangat menekankan perhubungan di antara bangsa-bangsa Johor yang bermaustatin dalam negeri Johor. Dan pelbagai inisiatif telah kerajaan negeri Johor telah usahakan. Yang tadi pertama Duta Perpaduan dan sasaran kami adalah anak-anak muda. Yang kedua kami adakan program Aquagro tersebut. Di negeri Johor kita ada lebih daripada 800 kawasan rukun tetangga, bermaksud KRT. Okey, dan KRT ini tanggungjawab mereka untuk menganjurkan program, tak kira daripada program kebudayaan ke program sambutan untuk merapatkan komuniti tersebut. Dan mungkin kalau mengikut program mereka, mungkin mereka setahun boleh anjurkan 4 hingga 6 kali program. Tetapi kalau dengan usaha inisiatif Aquagro ini, bererti kami akan bagi mereka peruntukan untuk usahakan satu ladang kecil, ladang komuniti untuk mengadakan program aqua, tanaman, dan juga mereka boleh buat ternakan ikan secara kecil-kecilan di komuniti tersebut. Dengan hasrat mereka boleh menghasilkan makanan yang lebih berkhasiat, kedua makanan yang lebih selamat, ketiga melalui program tersebut menjaga ladang komuniti tersebut daripada orang kata ni usaha tersebut kita boleh merapatkan hubungan mereka, kita mengaukan keperbagaian di komuniti tersebut untuk sama-sama mereka berusaha satu ladang secara kecil-kecilan di komuniti tersebut. Wah, dan melahirkan masyarakat lebih sihat lah juga. Kan? Wah, okey. Dan untuk kemerdekaan yang beberapa hari lagi ni sambutan yang akan dilaksanakan insya-Allah. Jadi mungkin apakah antara perancangan untuk kemerdekaan nanti YB? Bagi saya negeri Johor ni dia lebih meriah kalau kami sambut tentang sambutan Hari Kemerdekaan. Kerana program sambutan tersebut bukan di satu tempat saja. Kami setiap daerah dalam negeri Johor ada 10 daerah. Setiap daerah ada program mereka dan pada hari kemerdekaan iaitu 31 Ogos pagi tersebut kami ada program perarakan di setiap daerah. Dan yang amat berhormat kita akan hadirkan dia ke peringkat program di peringkat negeri dan setiap daerah kami akan diagihkan kepada setiap exco untuk mewakili yang amat berhormat ke setiap daerah untuk bersama-sama kita menyambut Hari Kemerdekaan bersama dengan bangsa-bangsa Johor semua. Dan bukan begitu saja, dan juga banyak NGO seperti di bawah portfolio saya, KRT dalam negeri Johor, kami telah mengarahkan mereka supaya adakan program untuk sambutan hari kebangsaan, Hari Kemerdekaan ini. Sama-sama kita mengkibarkan jalur gemilang, ada juga buat edaran jalur gemilang, ada juga buat pertandingan berwarna macam-macam yang berada di
negeri Johor ini. Wah, meriah YB pastinya kan? Mudah-mudahan. Okey. Dan sedikitlah harapan daripada YB agar semua rakyat dapat mengekalkan lagi kemerdekaan dan juga makmurkan perpaduanlah sedikit berkenaan dengan program kemerdekaan yang tak lama lagi ni akan berlangsung. Ya. Mungkin sebelum ini banyak isu pernah bertimbul, mungkin isu 3R ke macam-macam, orang cuba untuk memainkan isu 3R di antara kalangan kita. Bagi saya sebenarnya Malaysia sebenarnya hubungan silaturahim, hubungan ukhuwah kita memang rapat. Oleh itu inilah masanya kita menunjukkan walaupun kita berbeza, walaupun kita berlainan mungkin daripada latar belakang, daripada segi budayanya, tetapi sebenarnya kami boleh duduk bersama di bawah satu bumbung namanya Malaysia. Oleh itu inilah masanya untuk sama-sama kita menunjukkan cinta amat negara kita, cinta Malaysia kita, dan apakah lambang kita, iaitu jalur gemilang. Ataupun dalam peribahasa bahasa Mandarin, saya cuba translate dalam bahasa Melayu, iaitu berapa tingginya jalur gemilang dikibarkan, berapa tingginya dahi kita menaikkan. Okey, oleh itu sama-sama kita berbangga sebagai seorang warga negara Malaysia, dan juga simbol yang menandakan kita iaitu jalur gemilang. Dan kita sangat mengharapkan mungkin di puncak dunia kita boleh berjumpa jalur gemilang yang boleh dikibarkan di puncak dunia juga. Ya, okey. Dan bila kita bercakap tentang perpaduan ini kan, anak-anak muda khususnya kalau tadi lantikan duta dan juga ikon tadi beri peranan yang cukup penting kepada masyarakat untuk kita mendekatkan generasi lebih muda untuk fahamkan berkenaan dengan perpaduan, silaturahim seperti yang dikongsikan oleh YB tadi. Apa lagi antara program yang dianjurkan supaya anak-anak muda ini makin generasi makin muda, makin rapat ukhuwahnya ataupun makin silaturahim makin erat? Boleh dikatakan anak muda sekarang seperti generasi saya adalah generasi ketiga yang saya lahir di Malaysia, tanah air kita semua. Dan peribahasa dalam bahasa Melayu juga kata, di mana bumi yang kita pijak, di situlah langit yang kita junjung. Di sini kami lahir, mana lagi kami nak pergi. Oleh itu inilah tanah air kita. Oleh itu kita perlu menterjemahkan kepada anak-anak muda mereka, kepada anak-anak muda supaya sama-sama kita cintai tentang tanah air kita. Dan apa pembangunan untuk negara kita, sama-sama kita usahakan. Dan di Malaysia ni sangat unik. Rasanya baru-baru saja satu video diviralkan, iaitu pemain badminton di Malaysia ini, walaupun dia berbangsa India, dia berkomunikasi dengan jurulatihnya juga abangnya berbangsa India juga. Tapi mereka boleh berdialog semasa mereka berbincang menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Mandarin. Itulah keunikan Malaysia. Oleh itu sama-sama kita menghargai khazanah keperbagaian di Malaysia ini. Walaupun kita berlainan, tetapi sebenarnya kita dapat bersama. Oleh itu saya sangat mengharaplah khususnya kepada anak-anak muda, inilah negara kita, sama-sama kita sayangi, sama-sama kita berusaha, kita berjuang, kita buat sedaya upaya untuk masa depan negara kita. Ya, baik YB, ini antara perkara yang cukup pentinglah buat kita semua kan, untuk kita menunjukkan bagaimana sikap yang perlu ditonjolkan kepada anak-anak muda, pada generasi yang baru ataupun generasi muda itu sendiri. Kalau kita tengok YB pun sangat dekat dengan anak-anak muda, sangat bersahaja, senang untuk mereka mendekati YB dan sebagainya. Jadi mungkin ada sedikitlah harapan daripada YB sendiri untuk untuk kita kekalkan kemerdekaan makmur perpaduan ini bukan saja generasi anak-anak muda tetapi daripada golongan dewasa dan sebagainya. Dan tak kira siapa pun yang berada di negara kita Malaysia, yang penting kita perlu mengakukan diri peribadi sendiri sebagai anak Malaysia. Dan kalau sebagai anak Malaysia, kita tahu cara yang kita macam mana berada dalam Malaysia ini, perlu cara bertolak ansur, kita perlu lebih kepada liberal, kita perlu menerima keperbagaian kita, kita perlu menghargai perbezaan kita. Itu yang sebagai satu unik kepada orang Malaysia. Oleh itu saya sangat berharap tak kira siapa yang berada di sini, inilah negara kita, inilah tanah air kita. Ya, inilah tanah air kita, tanah tumpahnya darah kita di sini. Jadi perlu untuk kita menghargai setiap sejarah yang telah pun berlaku. Bagaimana kita mendapat kemerdekaan ini bukan mudah YB kan, tapi sama-sama kita bersatu untuk mencapai kemerdekaan dan juga kebahagiaan. Yang penting adalah kita kena merdekakan juga minda kita YB, betul ya? Betul. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya YB Tuan Ling Tian Sun, merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan
dan Perpaduan Negeri. Terima kasih banyak, Pak Ibi. Okey, baik, seterusnya para penonton, kita akan bersama dengan Munawar Azmi, iaitu yang akan berbicara berkenaan dengan bicara usahawan madu. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, jom sama-sama kita saksikan intro yang telah pun kami sediakan ataupun teaser. Silakan. Dia ada